Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن من مجموعة الرابعة. في هذا اليوم سنقدم لكم موضوعنا عن الإدارة العطفية الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام النسائي والسيرة. تتكون مجموعتنا من 3 أعضاء وهي نور فيلزة عليا بنتي محمد يوسفي، رقم جماعي 1220، رابعة سلسة، ثم نورul زليكا بنتي عبد الملك بسال، رقم جماعي 1222، 9 خميسة الرابعة، ثم أخيرا أنا نور سيتي فاطمة بنتي يعقوب، رقم جماعي 1222، 9 الرابعة 9. هيا ننظر إلى مفهوم الخوف في منظور إسلامي. الخوف هو فطرة لكل الإنسان على هذه الأرض. الخوف هو أحد الأشاعر التي تظهر لدى الإنسان مشاعر تجاه شيء مرعب. الخوف هو من كلمة الماضي خاف ومضارعه يخاف. الخوف في اللغة هو تدل مادة الخوف على الذعر والفزع. يقول ابن فارس: الخاء الواو الفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع. يقال خفة الشيء خوفا وخفية. الخوف في اصطلاح هو عرفه العلماء عدة تعريفات تبعا لاختلاف نظره كل منهم. فيقول الراغب: الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. وبالإضافة إلى ذلك معنى الخوف على الفقهية هو اضطراب في النفس لتوقع نزول مكروه أو فوات محبوب. Maknanya di sini adalah al-khawf dari segi bahasa adalah panik dan ketakutan. Manakala dari segi istilah ia mempunyai beberapa definisi yang berbeza oleh setiap ulama dan ia juga adalah bergantung kepada sudut pandangan masing-masing. Secara kesimpulannya, al-khawf ini adalah sesuatu jangkaan buruk yang akan berlaku ataupun yang diramal oleh seseorang berdasarkan tanda ataupun maklumat yang disyaki olehnya. Manakala makna al-khawf dari segi fiqhiyah pula adalah gangguan jiwa dalam menjangkakan berlakunya sesuatu buruk ataupun kehilangan orang yang disayangi. وهذه هي الكلمة المرادفة لكلمة الخوف ومن بينهم خشية، فزع، رعب، وماضي ومضارعه خشية يخشى، فزع يفزع، رعب يرعب، وأخيرا رهب يرهب. Ini adalah antara beberapa hadis yang telah kami temui mengenai pengurusan emosi takut Rasulullah SAW menerusi Imam Sunan Nasai dan juga sirahnya. Antara yang telah kami temui adalah daripada kitab Qiyamul Lail di dalam hadis 1671 yang berbunyi An Ibnu Umar anin Nabi SAW qala salatul lail mathna mathna fa idza khifta as-subha fa autir biwahidatin, yang membawa maksud diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, solat malam itu dilakukan dua-dua. Maka jika kamu takut terbit fajar, maka solatlah witir dengan 1 rakaat. Baginda bersabda, sembahyang malam itu dua-dua, dan ini telah ditafsirkan oleh Ibnu Umar, perawi hadis. Menurut Muslim, melalui Uqbah bin Harith, saya berkata kepada Ibnu Umar, apakah yang dimaksudkan dengan musanna? Lalu dia berkata, dia membaca tasyahud dari setiap 2 rakaat, dan ia mengandungi jawapan kepada mazhab Hanafi yang mendakwa bahawa maksud musanna ini adalah membaca tasyahud di antara setiap 2 rakaat. Hal ini kerana perawi hadis itu dia lebih mengetahui apa yang dimaksudkan dengannya. Sebagaimana solat malam hari iaitu Qiyamul Lail, apabila kita takut sekiranya kita tidak dapat bangun sepertiga malam untuk menunaikan solat Qiyamul Lail, jadi kita boleh menggantikannya
dengan solat witir hanya 1 rakaat, iaitu selepas solat isyak. Ismi Nur Filza Ali binti Muhammad Isfi, nombor metrik 1220433. Hadis yang kedua iaitu Kitab Salatil Khauf, hadis 1551, bab Salatil Khauf, iaitu an Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qaumi fil khawfi rak'ataini summa sallama summa salla bil qaumi al-akharin rak'ataini summa sallama fa salla Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an. Iaitu diriwayatkan Abi Bakrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin orang-orang dalam menunaikan salat takut 2 rakaat. Kemudian beliau mengucapkan salam dan memimpin yang lain dalam menunaikan salat takut juga. Lalu beliau mengucapkan salam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan 4 rakaat. Syarah al-khitam min al-maqtu' huwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas fi salati ta'aruf bi ismi salatil khauf tata'allafu min rak'ataini ba'da anna akmal hataini rak'ataini qala taslim as-salam ba'da zalika qala majmu'ah ukhra min an-nas fi nafsi salatil khauf makuna min rak'ataini aidan thumma khatama bitaslim wa natijah lizalik adda Nabi sallallahu alaihi wasallam majmu'an min 4 rakaat hilal min hadzal hadasil khas. Dia nak syarahkan dekat sini bahawa Nabi memimpin 2 kali solat khauf, bermakna 4 rakaat Nabi tunaikan solat khauf tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaikha binti Abdul Malik Pisal dengan nama metrik 1222954. Saya akan menyambung hadis yang ketiga, iaitu bab mubadaratil imam, bab mendahului imam. An Abi Hurairah qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sal himar. Hadis ini menceritakan tentang makmum yang mendahului imam dalam solat. Diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi seekor kedai? Hadis ini adalah tentang amaran supaya tidak mengangkat kepala sebelum imam, dan menyatakan bahawa orang yang membuat demikian hendaklah takut akan azab atau akibat buruk daripada Allah. Seterusnya, bab bai' sumbuli hatta yabyadda. Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i nakhlati hatta tazhuwa wa an sumbuli hatta yabyadda wa ya'manal hatta nahal bai'a wal mushtari. Diriwayatkan Ibnu Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang menjual kurma yang masih di pokok sebelum matang atau menjual tongkol jagung sebelum bijinya tampak dan tidak ada ketakutan akan penyakit tanaman. Beliau melarangnya untuk menjual kepada pembeli. Maksudnya Rasulullah melaranglah menjual atau membeli buah yang belum matang. Khulasa min al-hadis as-sabiq wajadna anna awalan salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini qabla an yakhruj min Makkah ila al-Madinah li'annahu lam yakun yukhafu min ayyi syai'in aw ahad illallah. Yang maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat 2 rakaat sebelum berangkat dari Mekah ke Madinah kerana baginda tidak takut akan sesuatu atau sesiapa pun kecuali Allah. Yang kedua, idza kunna khaifin min fawat al-istikhazu li salati tahajjud aw rak'ataini aw khaifin min tulu' al-fajr nusalli witran bi rak'atin ba'da al-insya aw qabla an-nawm. Iaitu jika kita takut terlepas untuk bangun solat tahajud atau sunat 2 rakaat atau takut akan terbitnya fajar, maka lakukan solat witir 1 rakaat selepas insya atau sebelum tidur. Salisan salatil maktubah 4 rakaat wa fi safari tuqassiru ila rak'ataini wa salatil khauf tuqassiru ila rak'atin wahidah.
iaitu solat wajib yang wajib kita lakukan adalah 4 rakaat. Tetapi bagi yang bermusafir dipendekkan kepada 2 rakaat dan solat khauf dipendekkan kepada 1 rakaat. Rabi'an, wa yanbaghi lil insan an yatasaddaqu idza tuwafirat lahu kullu ni'mi min as-siha wal ghina wa tulil umri wa mukhafatul faqr. Yang bermaksud seseorang itu perlu bersedekah ketika dia mempunyai kesemua nikmat dari segi kesihatan, harta, umur yang panjang dan sifat takut kepada kemiskinan. Wa khamisan, wa yahrimu al-bai'in wal mushtarin shira' wa bai' at-tamar ghairu nadid wa la yakhaf 'alaihim min al-amrad allati yusabbibuha an-nabat. Itu dilarang bagi penjual dan pembeli membeli ataupun menjual kurma yang belum masak, dan dilarang juga bagi mereka punya sifat yang tiada rasa takut akan berlakunya penyakit disebabkan tanaman tersebut. Wa akhiran, wa qad hazar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min rafa'i ra'sihi qabla intihai al-imam min at-takbir falyakhafu man yaf'alu dhalik min aqabillahi aw su'u aqabatihi. Iaitu Nabi Muhammad memberi amaran supaya tidak mengangkat kepala sebelum imam selesai takbir. Maka orang yang berbuat demikian hendaklah takut akan azab atau akibat buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala istimaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sananzuru ila video. Saya rasa macam nak bangun tahajud lah malam ni. Tapi saya risau, saya tak bangun. Takut terajak tidur pula. Macam mana? Apa kita buatlah solat satu rakaat? Kan? Boleh. Boleh. Sebab Rasulullah pun cakap yang kita ni boleh solat witir 1 rakaat lepas isyak sebab takut terjaga untuk tahajud. Okey. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت صبحا فأوتر بواحدة. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu dilakukan 2-2, maka jika kamu takut terbit fajar, solatlah witir dengan 1 rakaat. Saya macam rasanya awak macam mendahului imam. Kita sepatutnya tak boleh mendahului imam. Kita kena selepas imam. Ya ke? Bismillah. Terima kasih banyak tau Teguh. Saya tak perasan pula tadi. InsyaAllah lepas ni saya akan lebih peka dengan pergerakan imam. Terima kasih banyak. Sama-sama. An Abi Hurairah qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس الحمار. Hadis ini menceritakan tentang makmum yang mendahului imam dalam salat. Diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Adakah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam tidak takut bahawa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala seekor kedai?